Okay. Maknanya dah dekat 2 tahun dah kan kita ada RBT ni kan? Betul. Dah dekat 2 Uh, tahun. so setakat ni bila ajar RBT tu dia ada masalah ni lah, nak faham macam mana nak ajar student ni kan? Mm-mm. Okey. Masalah dia dekat dengan Tris lah. Ada problem sikit. Okey. Hmm. So harap-harap ni actually kita tak ada formal sangat. Kita just nak borak-borak, kalau ada apa-apa macam persoalan ke apa ke, kita boleh bincang lah. Kita boleh ni sebenarnya kita buat benda ni santai lah. Tak ada what do you call special what do you call nak ni ke apa ke, itulah. So ada je anything yang mungkin ada benda-benda yang mungkin kita nak what do you call sokongan kan, ataupun nak penjelasan, mungkin kita boleh what do you call discuss benda ni dengan lebih detail lah. Okay. So okay, kita ada Ryan Lee. Selamat datang Ryan Lee. Hello. Can you hear us? Hello, Assalamualaikum. Testing. Boleh dengar, Doktor? Okay. Dah boleh dengar. Ni Cikgu Kamil ke? Ya, saya, Doktor. Alhamdulillah. Ni daripada jauh ni. Jauh juga. Itulah kita buat santai-santai je ni. Okay. Okay. So dekat mana? Dekat Kelantan Ya, saya sekarang ni dekat rumah Doktor, pakai gelang pink hari ni. Oh, ya ke? Masya Allah. Ni ke? Dah buat saringan? Dah, Alhamdulillah negatif lah. Alhamdulillah. So kuarantin ni berapa lama kalau pakai gelang pink tu? Sekarang ni 10 hari, Doktor. Oh, 10 hari. Dia ada berapa kali check up? Dia first kali detect, and then ada lagi satu lah kan? Ya. Yang second saya dah buat semalam. Yang ni tengah tunggu result lah. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Kamil join. Tapi itulah tadi saya nak buka mic dekat Cikgu Kamil. Tengok tak berapa, apa dia kata, trial version. Okay. Boleh baru boleh. Okay, so kita hari ni berempat. Tadi ada lagi seorang tadi, ada tak tahulah, Ryan Lee. So actually kita just santai-santai je sesi ni. Okay. And then kita banyak discussion lah. Kita banyak borak-borak kan pasal tajuk dia is Tris RBT. Tapi kita cuba so call macam buka topik tu lebih luas lah. Nampak Cikgu Kamil dah ni kan, ada buat mengajar semua online kan? Seadanya lah, Doktor. Okay. So geng-geng yang dekat sana semua ni lah what do you call they guna macam what do you call pendekatan yang sama jugalah kan? Lebih kurang lah. Okay. So okay. So I think kita just start sembang-sembang je dulu. Okay, I think kita punya topik kita is Tris RBT. Okay. Tris RBT ni saya sebenarnya tak nak ada slide sangat. Okay. Tapi disebabkan what do you call kita nak lebih banyak engagement lah. Kita nak lebih banyak borak-borak daripada what do you call formal sangat. Okay. So kita what do you call lebih kepada perbincangan lah, kepada sesi kita lah, iaitu Tris RBT. Okay. Dan I think baru masuk kat sini Muhammad Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Khairuddin. Okay. Kita tak dapat feedback dia lagi. Okay, tak apa. So I think kalau ada masalah audio ke apa ke, boleh bagi tahu. Okay. And then kalau ada something nak tanya ke apa ke kan, boleh letak dekat dalam what do you call chat box ni. Okay. Kita boleh nak type lah apa benda yang kita boleh nak tanya soalan ke apa ke, kalau nak segan nak bercakap. Okay, kita boleh ni. So inilah sebenarnya kita make sure that kita punya sesi kita santai, tapi mungkin nak pembuka jalan kan. Okay, kita cuba share dulu. Okay.
elemen-elemen yang mungkin kita nak start dulu. Okay. Sebenarnya saya open topik lah, open topik, dan actually kita nak buat pada what do you call yang untuk TRIS RBT ni lah. Tapi kalau ada tajuk-tajuk lain tu boleh tanya jugalah, kita open okay. So just introduction saya dulu, ice breaking. Okay. So nanti kita invite lah kita punya ahli-ahli kat sini untuk memperkenalkan diri lah. Okay. So saya sebenarnya pengalaman industri lebih kurang 15 tahun. Okay. Dan bila dapat peluang untuk lanjutkan pelajaran PhD ni, okay. So saya menggunakan TRIS lah, saya punya PhD. Dan at that time guna pakai dekat syarikat saya, dan benda tu bagi impact lah, terutamanya pada cost saving. Okay. So itulah mulanya what do you call langkah pertama saya lah untuk belajar pasal TRIS. Okay. So di sini pun dalam tempoh pengajian ada beberapa lah what do you call jurnal yang dah dipublishkan di peringkat antarabangsa, dan benda-benda ni menceritakanlah aplikasi TRIS dekat syarikat. Okay. So kalau Google nama saya, okay, TRIS dekat Google Scholar, okay, adalah semua jurnal-jurnal yang ada lah dekat dipublishkan lah dekat dalam internet. Okay. Dan saya sekarang berkhidmat dekat Malaysia Japan International Institute Teknologi ni, dekat Kuala Lumpur, dekat Jalan Semarak, KL. So dekat sikit lah dengan Cikgu Munirah kan. Cikgu Munirah dekat Ampang. Okay. So anytime kita boleh nak borak-borak lagi lah kan, ataupun nak bantu Cikgu Munirah dekat sekolah dia ke, saya boleh datang lah, dekat je Ampang kan. Okay. And then dan benda ni bermula pada 2015, okay, di mana sekumpulan guru di bawah BPK, bahagian kurikulum, okay, mengambil what do you call keputusan untuk memperkenalkan TRIS dalam RBT. Okay. So bila mereka ni semua berminat menggunakan TRIS ni, okay, actually ada tool-tool lain lah yang kita boleh guna pakai untuk inovasi. Okay. Tapi kebanyakan TRIS tool tu dia menjurus kepada non-technical lah. Okay, non-technical. So bila masuk kepada untuk ubah produk, okay. So kadang-kadang idea tu lebih baik datang daripada TRIS lah. Itu actually dia punya initiation dia lah, permulaan dia. Dan dekat sini sebenarnya TRIS ni dia agak kompleks sebenarnya. Okay. Sampai satu level dia agak kompleks tu yang mungkin bila kita first time perkenalkan, kita ada banyak buat permunian. Kita nak murnikan TRIS tool ni supaya dia lebih boleh sesuai kepada guru-guru dan murid-murid. Okay. Tapi dalam proses tu memang mencabar lah. Okay. Dan ada jugalah beberapa what do you call perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Okay. So sampai sekarang ni dia jadi cabaran jugalah kepada semua. Okay. Dan sebenarnya sebelum saya memperkenalkan, saya menyokonglah bahagian BPK untuk bangunkan TRIS ni untuk kurikulum. Sebenarnya saya dah buat beberapa pilot program lah dekat MRSM, okay. MRSM Taiping, Parit, Kuala Kangsar dan juga Felda, okay, dekat area Perak tu, okay. So kita buat 2 batch, okay. Kita perkenalkan TRIS dekat murid-murid ni, dan hasil dia ada satu grup lah yang what do you call berjaya merangkul Anugerah Inovasi Negara 2016. So daripada situlah menjadi what do you call titik tolak lah untuk kita nak memperkenalkan TRIS di peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan. Okay. So itu adalah what do you call
what do you call, a bit sedikit lah latar belakang sebelum TRIS diperkenalkan di dalam RBT ya. So inilah RBT tingkatan 2 kan. So bab pertama tu penyelesaian masalah inventif. Okay. Mengenal pasti masalah. Ni topik yang kita nak bincangkan ni. Okay. Adakah ada masalah inventif dan bukan inventif? Okay. So ini topik yang kita nak borak-borak lah kan. So borak-borak saya tak boleh nak cerita seorang je kan. So kena ada dua hala lah. Kena ada some what do you call, perbincangan lah antara saya, Cikgu Kamil, Cikgu Munira dan rasanya Cikgu Khairuddin kot. Okay. So tanpa melengahkan masa, okay, kita nak ice breaking sikit. Kita nak what do you call, invite what do you call, first sekali lah Cikgu Kamil lah. Cikgu Kamil memperkenalkan diri. Boleh tak? Okay, boleh insyaAllah. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Kamil bin Ahmad Tajuddin. Sekarang ni dari JPN Kelantan. Merupakan pegawai meja lah untuk mata pelajaran RBT Sekolah Menengah di Negeri Kelantan. Okay, itulah penglibatan RBT ni baru je lagi sebenarnya. Aku jumpa Dr. Zul itu kan. Banyak lagi yang kena belajar dan saya pun sebenarnya banyak belajar dengan Cikgu Zulkhairi dari Seremban, dari Negeri Sembilan kan. Okey, terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Cikgu Kamil. So Cikgu Kamil ni juga bersama-sama lah dengan saya masa dekat BPK tu nak buat time tu PKP kan. So kita buat video modul lah kan untuk kita nak share dekat sekolah-sekolah kan. Ya betul. Tapi Okay, belum keluar lagi saya juga. belum release lagi. Okay, so insyaAllah dia masih dalam penyuntingan dalam proses ini. Okay. So terima kasih Cikgu Kamil. Okay. Cikgu Kamil bolehlah bantu saya kalau ada nak share apa-apa ke nanti. Bantu Doktor. Okay, seterusnya saya mungkin nak invite Cikgu Munira. Boleh memperkenalkan diri tak sikit? Okay, Assalamualaikum. Saya Munirah Muhtar. Asal memang Kelantan juga. Tapi mengajar dekat Ampang lah, SMK Padang Indah. Saya kalau ni sebagai ketua panitia RBT lah. Jadi saya memang mencari-cari kursus lah untuk semua ahli panitia untuk join. Tapi saya dah bagi tahu dah semua tapi masih tak join lagi sekarang. Kiranya kursus dalaman lah sebenarnya untuk nak bagi lebih memahami masalah inventif ni. Sebab kalau saya tengok memang kami mengajar ni berdasarkan buku teks semata. Tak ada benda yang luar. So saya rasa dalam buku teks ni ada kesilapan. Bila saya pernah join juga yang doktor punya doktor punya program sebelum ni. Yang dengan ada satu kursus tu dengan Drabot. Okay. Dengan Drabot. Saya pernah join juga. Itulah kalau boleh nak lebih info lagi lah sebab sekolah kami baru nak masuk topik ni minggu depan. Okey. Baru nak Sesuai mengajar, sangatlah tu. sebab kami habiskan topik belakang dulu untuk PDPR sebab bila nak sebab PDPR susah untuk nak terangkan dekat student untuk topik ni. So kami ambil untuk berdepan baru nak mula terangkan dekat student. Okey, itu faham. saja. Okay, terima kasih Cikgu Munira. Okay. Dan juga hopefully sesi kita ni boleh membantulah sedikit berkenaan dengan kita tak bincang the whole topik lah. Kita bincang satu-satu dulu. Okay. So hopefully boleh memberi manfaat lah kepada semua. Okay, terima kasih Cikgu Munira. Dan seterusnya kita nak minta Cikgu Khairuddin. Boleh dengar Cikgu Khairuddin? Boleh, Faham. Okay, boleh memperkenalkan diri sikit? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin bin Abdul Karim. Saya pensyarah di Kolej Sumber Daya Kolej Sumber Daya Selamat 2.
Okay, untuk makluman doktor dan semua lah, saya memang knowledge lah dalam skrip ni, tapi adalah buat sikit-sikit bacaan dan berminat untuk belajar sebab dia penyelesaian masalahnya. So problem solving ni satu saya antara benda yang sentiasa involve lah. So hopefully sesi pagi ni dapat membuka dia punya minda lah, bahan ilmu dengan doktor dan sekolah. Mungkin banyak perkara yang kami pelajari. Okay, betul. Okay, terima kasih Encik Khairudin. Okay. Okay. So, bagi kita nak mulakan tajuk ni, actually kita first kali kita visit dulu lah. Kita visit dulu buku teks tu kan. Kita tengok buku teks tu. Cikgu Munirah cakap ada banyak kesilapan. Okay, tak apa. Kita sama-sama belajar lah. Kita sama-sama belajar. Kita cuba nak tambah baikkan. Okay. So, Dia sebenarnya doktor, kalau bukan macam Cikgu Munirah cakap tadi tu, di Kelantan pun memang macam tu lah masalahnya. Ramai cikgu yang skip bab tulis ni. Okay. So bagi student belajar sendiri dengan buku teks, so banyak yang lari lah. Okay. Sebelum okay, I think saya cuba nak mungkin nak cerita sikit lah background masa kita what do you call develop lah, dipanggil DSKP tu. Okay. So actually DSKP tu sebenarnya ada banyak version. Okay, ada banyak version. Dan version tu sentiasa berubah dan ada penambahbaikan. So bila kita ada kesuntukan masa apa semua, so bila benda tu what do you call nak perlukan DSKP itu diberikan kepada pembuat buku teks. Okay. So di situlah menyebabkan ada beberapa miscommunication yang mana bila kita dah update DSKP tu, DSKP yang terbaru tu actually yang ada banyak penambahbaikan lah. Okay. Dan mana sebab kenapa ada berlaku penambahbaikan, sebab sebenarnya topik satu ni dia problem solver untuk semua topik-topik yang lain. Okay. Bila kita bangunkan mitigasi, dia kena berdasarkan problem. Bila kita nak bangunkan produk fashion, dia kena berdasarkan problem. Berdasarkan feedback daripada pelanggan, berdasarkan masalah daripada pelanggan, and so on so forth. So, daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni, tingkatan 1 dia lebih kepada project management, okay, project brief dan lain-lain lah. So, dia nak mendedahkan kepada pelajar tingkatan 1 tu, sebenarnya macam mana nak menguruskan projek, apa dia project management, and so on so forth. Bila dia masuk tingkatan 2, dia fokus kepada penyelesaian masalah. Itu problem solving lah. Sebab dia kena mula bila dia dah start what do you call dapat maklumat daripada customer, pelanggan, kan, dia cuba nak selesaikan masalah pelanggan. Okay. So tu tingkatan 2. Tingkatan 3 dia lebih kepada pasaran. Okay, dia lebih kepada promotion, dia lebih kepada what do you call implementasi, implementasi dan juga cara nak buat marketing ataupun sales and so on so forth. So tingkatan 1 dia lebih kepada permulaan sesuatu projek. Tingkatan 2 dia lebih kepada proses dalam proses melaksanakan projek tu. Tingkatan 3 dia lebih kepada cara kita nak jual, cara kita nak promote, cara kita nak what do you call make sure that the projek yang kita RBT ni dapat selesaikan dengan jaya. So itu dia punya pembahagian dia lah. Dan dalam proses pembahagian tu juga dia selitkanlah mechanical, mitigasi, fashion, sebahagian daripada unsur-unsur dalam RBT tu. Okay. So sebenarnya dalam bab 1 tingkatan 2 ni, penyelesaian masalah inventif ni, dia sebenarnya core ataupun what do you call, kira macam jantung lah kan kepada penyelesaian masalah. So dia boleh guna dalam mechanical, elektronik, what do you call, mitigasi, fashion dan lain-lain. Okay. So semua
masalah yang nak diselesaikan oleh dalam bidang-bidang tersebut, kita pakai TRIS. Itu dia punya matlamat dia lah sebenarnya. Okay. So bila dia SKP untuk tingkatan 2 ni, okay, terutamanya masalah inventif lah. Kita mula daripada masalah inventif kan. Saya cuba share. Okay. Dan bila benda tu, bila di SKP tu ada banyak version, dan version yang diguna pakai untuk buat buku tu adalah version yang lama. Okay. So dekat situ ada banyak kekurangan lah. Okay. So bila benda tu nak dicepatkan untuk nak buat buku RBT, tu yang banyak ada apa dipanggil apa pembetulan. Dia ada banyak pembetulan kan. Tak silap kan buku RBT ni. And then bila ada apa? Irata. Yang tu. I tak biasa dia punya terminologi tu. So bagi saya macam pembetulan lah kan. Ada nak kena potong lah, nak kena tampal lah semua buku-buku tu apa semua kan. Saya pun sebenarnya saya tak terlibat dalam buku teks kan. Saya terlibat dalam dasar tu. So bila dasar tu kita dah update, tapi bila nak bangunkan buku teks tak ikut latest di SKP, dan benda tu menjadi banyak pembetulan yang diperlukan. Tu satulah. Okay. Rasa benda tu kita boleh manage kalau what you call diberi masa lah. Cuma mungkin yang masalah yang cabaran yang paling besar sekali adalah macam mana dia nak turunkan ilmu baru ni kepada guru-guru. So daripada peringkat kebangsaan, okay, saya sedia maklum lah. Actually dia ada what you call proses latihan. Okay, di peringkat kebangsaan turun dekat peringkat negeri, daripada negeri turun dekat daerah, daerah turun dekat sekolah. Okay. Tapi benda tu tak berlaku. Okay, benda tu tak berlaku, dan benda tu just macam okay, buku teks dah diedarkan di sekolah, guru-guru kena pakai. Itu yang saya cakap, boleh ke macam tu kan? So itu menjadi saya tak tahulah betul ke macam tu dia punya proses dia. Kena ada, dia panggil jurulatih kebangsaan negeri, betul tak? Ya, betul. Dan memang ada benda tu berlaku. Ada berlaku Kita ada JU kebangsaan, JU negeri, JU daerah. Okey. Dan saya pun masa dulu tu untuk tingkatan 2 saya JUK untuk negeri Kelantan ni. Okey. Tetapi masalahnya dia punya kursus tu dalam masa 3 hari untuk the whole bab tingkatan 2 tu. Okey. So untuk tulis ni maknanya kita dapat dari segi surface je lah. Okey. So tak tahu dengan secara perinci dia lah macam mana nak laksanakan. Saya sebenarnya doktor, saya yang agak boleh kata betul-betul faham sikit masa kita jumpa di BPK tu lah. Saya dengan Dr. T kan. Itu yang baru saya confident sebenarnya dengan tulis ni. Okey. So ya betul, kita perlu maknanya guru-guru ni perlu diberikan ilmu yang cukup lah, secukupnya supaya dia dapat menyampaikanlah ilmu tu dengan baik kan. Ya betul, itu sebenarnya. Tapi itulah kita pun, saya at that time pun tak dapat nak buat apa sebab benda tu berlaku dengan pantas, okay. And then I think pihak what you call BPK pun tak invite saya untuk nak ni lah kan, untuk nak make sure benda ni dapat dilaksanakan di peringkat sekolah. So tahu-tahu benda tu very short period of time, benda tu buku dah sampai kat sekolah, and then benda tu nak kena ajar, okay. So hopefully that kalau ada masa, okay, saya sebenarnya offer mana-mana yang boleh saya bantulah, okay. Itulah sebelum PKP pun, kalau tidak kita nak buat bengkel dekat Kelantan kan, kalau ada rezeki insyaAllah kan. Ya betul tu. Tapi itulah kita tak sempat lagi. Tak apa. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita boleh berjumpa lagi lah. InsyaAllah paperwork tu dah lulus sebenarnya doktor, tapi hold dulu. Okay, sebab PKP. Okay. So kedua adalah sebenarnya kita perlu ada pengkhususan lah, maknanya dia beri masa yang sesuai. Maknanya kalau kata 3 hari tu untuk satu RBT kan, actually bab 1 ni kita boleh what you call buat bengkel 1 hari pun boleh juga, tak ada masalah kan. Supaya sebab dia punya elemen dia tu sangat khusus hanya tertumpu kepada mengenal pasti masalah,
analisis fungsi dan juga pencanggahan fizikal. Itu actually dia punya scope dia. Okay. So cuma kita bincang dalam bab pertama ni lah. Okay. So bila kita tengok bab pertama ni, 1.1 ni, okay, apakah jenis masalah yang ingin diselesaikan? Mengenal pasti masalah inventif atau bukan inventif. Okay. So ini yang dia punya what you call yang topik tu lah, yang 1.1. So saya sebenarnya nak memudahkan untuk kita nak faham adakah dia inventif dan tak inventif supaya benda tu standard ataupun piawai lah daripada semua. Okay. So sebenarnya cara mudah yang saya nak sampaikan adalah setiap produk kita mula kena ada satu produk dulu. Okay. Kita pilih produk apa-apa pun dalam RBT kan. Mungkin kalau fashion kita akan pilih produk daripada fashion. Kalau vertigasi kita akan pilih produk daripada vertigasi. Elektronik daripada elektronik and so on so forth lah. Okay. Dan daripada situ kita tahu setiap produk ni dia ada kegunaan dia. Dia ada fungsi yang mana bagus untuk kita lah. Okay, macam kita contoh kan. Macam mana cakap? Fashion kan, kita cakap tudung. Okay. So bila kita cakap apakah fungsi tudung, apakah what do you call matlamat kita pakai tudung. So pelajar mudah kita nak sampaikan, oh tudung nak tutup aurat, okay, nak jaga maruah, nak jaga what do you call so-called keselamatan diri sendiri. So itu kebaikan. Tapi bila kita cakap dengan pelajar-pelajar, dia kata ada tak kelemahan tudung ni? Okay. So pelajar akan start mula berfikirlah. Dia tak pernah terfikir pun tudung ni ada kelemahan. Okay. So bagi dia, bila dia tak rasa tudung ni ada kelemahan, maknanya tak ada sebarang masalah lah pada tudung tu. Maknanya dah berpuas hati. Okay. Cuma bila mungkin ada salah satu pelajar, dia start mula berfikir dengan lebih mendalam. Okay. Dia rasa that tudung ni susah nak gosok ataupun mudah kromot, mudah berkedut. Contoh dia kan. So kat situ kita nampak. Okay. Dan kita cuba tanya lagi. Kenapa mudah baju what you call tudung ni yang berkedut ataupun kromot ni menjadi satu masalah? Kita nak tahu kenapa. Okay. So kita ada perbincangan dengan murid-murid dan kita cuba kupas sebenarnya masalah tu dengan lebih mendalam. Seakan-akan dia macam kita punya pelanggan lah. Kita cuba guna pakailah elemen. So bila kita tanya murid-murid, dan murid-murid bagi idea kenapa tudung ni ada masalah, sebab dia terlampau what do you call, kita nak tutup tu dia labuh. Okay. So labuh ni kain dia berat, contoh dia. Ataupun dia mudah kromot. Okay. Ataupun cepat kotor sebab tudung putih. Okay. So benda-benda ni kita cuba discuss, mungkin ambil dalam masa 5 minit apa semua, 10 minit. Kita cuba korek sebanyak mana masalah yang datang daripada tudung ni. So mungkin kita boleh pakai tajuk lain lah, vertigasi. So contoh dia baja. Okay, adakah baja ni bagus? Untuk pokok bagus. Tapi baja ni najis. Okay. Ataupun busuk. Ataupun what do you call, ada kuman ke apa ke. So dia bergantung lah kepada topik tu. Kita boleh guna pakai apa. So bila kita discuss dengan murid-murid, kita kenal that produk ni ada kebaikan dia. Dan juga kita bincang juga apakah kelemahan-kelemahan ataupun keburukan atau benda yang menjadi produk tu tak bagus. Okay. So bila je keluar benda yang baik dan benda yang tak baik, ini yang kita panggil masalah inventif, di mana dia ada pencanggahan. Okay. Kita suka setiap produk kita ni ada benda-benda yang berguna. Tapi at the same time, dalam masa yang sama produk ni ada benda yang kita tak suka. Ataupun benda yang memberi kesan buruk ataupun memberi side effect, kesan sampingan dan lain-lain. So bila ada je kedua elemen ni wujud dalam produk kita,
So secara automatiknya kita boleh kenal pasti benda ni sebagai masalah inventif. So ini cara mudah kita nak faham dia masalah inventif ke tak inventif. Okay. Mungkin dalam buku dia macam susah sikit nak explain. Okay. Tapi bagi kita dekat dalam kelas, kita ambil cara mudah nak kenal dia inventif ke tak. Bila kita jumpa dia side effect, kesan sampingan ataupun ada benda lain yang menyebabkan produk tu jadi orang tak suka, orang benci ke kan, disebabkan dia besar sangat, berat sangat, susah nak bawa. Benda-benda macam ni yang kita nak kena dapatkan maklum balas daripada kita punya pelanggan ataupun kita discuss dengan murid-murid dalam kelas. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okay, Doktor, satu soalan Apa ni, sebenarnya semua produk ada kelemahan. Betul. Kita kata benda yang dah hebat pun kan, kita kata contoh apalah yang dah, kereta lah BMW pun still ada kelemahan dia kan. Betul. So masalah apa ni, maksudnya semua benda yang kita nampak ni, masalah yang kita nyatakan tu sebenarnya semuanya ada masalah inventif. Betul. Sebab dia ada kesan sampingan, betul tak? Betul. Okey. Cuma yang membezakan inventif ataupun bukan inventif tu penyataan masalah. Betul tak, Doktor? Ya, betul. Sebelum kita pergi dekat penyataan masalah tu, maknanya kita kena clear dulu. Maknanya bila kita discuss dengan murid-murid dalam kelas kan. So bila dia cakap okey, benda kasut ni bagus, kita melindungi kaki kita apa semua, tapi saya tak suka kasut ni sebab berpeluh. Bila berpeluh ada kuman, dan ada kuman ada bau busuk. Contoh dia kan. So kat sini kita boleh guna penyataan masalah ni macam ni lah yang kita tunjuk dekat dalam slide ni. Okay. Kita cakap produk kita kasut dan fungsi dia digunakan untuk berjalan, dan tujuan dia untuk melindungi kaki. Tapi bila ada tapi tu, kita cakap lah kasut ni mengeluarkan bau yang busuk. Okay. So bila aja kita buat penyataan tu come later lah. Maknanya bila kita dah dapat persetujuan, semua setuju kasut ni bagus, and then next kita cakap kasut ni bau busuk, so semua setuju, dan kita buat statement tu. Statement tu adalah hasil daripada perbincangan kita tu. Okey, faham, Doktor. Terima kasih. Okey. Ada soalan lain? Mungkin daripada Cikgu Munira ataupun Cik Khairuddin. Tak ada lagi buat setakat ni. Okey. So sebenarnya ni dah 1.1 lah, kira consider benda ni sebenarnya very straightforward. Mungkin kita boleh ajarlah pada guru-guru lain sebenarnya kita cuba capai matlamat ni dulu. Sebab mungkin dalam buku teks tu bila dia tulis tu dia tak tunjukkan apa sebenarnya yang kita nak capai daripada 1.1 tu. Sebenarnya nak bezakan inventif dengan bukan inventif. Tapi so sekarang ni kita pergi dengan lebih mendalam. Kenapa ada perkataan masalah inventif? Cik Khairuddin ada soalan ke? Tak ada Belum ke, Doktor? Okey. So kita pergi dekat asas kepada masalah inventif tu. Asas So first kali kita punya definisi TRIS ni, untuk makluman semua, sesi ni direkod. Nanti saya akan upload lah dekat dalam kita punya Facebook untuk rujukan lah. So untuk sedia maklum, TRIS ni adalah kata nama singkat. Kata nama singkat iaitu TRIZ. Dia punya Russia word dia adalah T for Theoria, R for Resenya, I for Isobrettatilskik, Z for Zadach. So dalam perkataan TRIS ni dah ada perkataan inventif. Teori penyelesaian masalah inventif. So maknanya asas kepada teori ni adalah inventif tu sendiri, perkataan masalah inventif tu. So ni sedikit latar belakang kita punya founder
pengasas TRIS ni, okay. So Hendrik Solveig-Altschuler. So dia actually yang hasilkan TRIS ni, okay. So sebelum ni dia pengasas, dia banyak menulis buku science fiction, okay. So dia banyak menggunakan imajinasi dia, dia punya pemikiran intelek dia untuk nak what do you call, menghasilkan karya-karya berbentuk science fiction. Tapi bila Perang Dunia Kedua, dia diambil, dimohon untuk join ketenteraan, kerahan tenaga, dan di sinilah bermula proses dia nak bangunkan TRIS. Okay. So bila dia kat sini, tugas pertama dia adalah untuk buat kajian, okay, buat pemerhatian daripada semua teknologi-teknologi pattern. Okay. So bila dia buat kajian tu, dia dapati that okay, kita ada cara yang lebih cepat dan lebih baik bila kita nak selesaikan masalah berbentuk teknikal. Okay. So kita nak tahulah actually daripada pattern tu adalah dia punya sumber maklumat dia. Okay. So saya cuba okay, saya cek Google. Okay, so kita yang mungkin tak biasa dengan pattern kan. So kita tengok Google pattern. Okay. So adakah ini Google pattern? Oh, tak sure kenapa Google pattern. Okay. So dekat Google pattern ni kita ambil what do you call, yang banyak guna pattern, what do you call, hasilkan pattern daripada TRIS ni Samsung. Okay. Samsung dia suka dia suka what do you call, patternkan teknologi dia menggunakan TRIS. So salah satu TRIS master, okay, yang saya kenal is Mi Jong Song. Ada tak? Dr. Mi Jong Song. Dr. Mi Jong Song ni adalah TRIS master dekat Samsung. Dia adalah Vice President Samsung. Okay. So you nampak kat sini kan. Okay. Ada kat sini sequential. Ni ada nama dia Mi Jong Song. Ni pun ada Samsung Electronic. Samsung Electronic pun ada. Ni dekat sini pun ada. Banyak ni nama dia. So memang Samsung ni memang pakai betul lah. Okay. TRIS, sebab dia TRIS master. So jom kita tengok salah satu contoh, okay, daripada Google pattern. Okay. So kita nak faham kan mana datangnya masalah inventif tu. Okay. Lama sikit lah pula. Okay. So dekat dalam pattern ni, okay, ada banyak okay, ada banyak maklumat. So maklumat dia seperti berikut dia ada abstract. So dekat abstract ni dia cerita latar belakang ataupun secara ringkasan je lah apa berkaitan dengan pattern ni. Okay. So dia ada nama inventor, dia ada nama syarikat, dan dia ada description. Dia ada latar belakang. Nampak ni, word invention, background of invention, field of invention. So dekat sini sebenarnya invention ni dalam bahasa Malaysia adalah reka cipta kan. Okay. Kalau tak silap saya lah, invention ni reka cipta. So maknanya bila kita nak jadikan satu pattern ni, dia kena mereka cipta sesuatu. Okay. Dia kena mereka cipta sesuatu. Dan bila dia mereka cipta sesuatu dalam bentuk pattern, dia kena ada description, dia kena ada background, dia kena cerita apa latar belakang dia, apa masalah dia. Okay. Expect invention related to electrolyte of lithium secondary battery and lithium secondary battery, including electrolyte and more particular. Ini memang deep technical lah. Ini memang mendalam dia punya technical ni. So bila kita baca,
kita bukan bidang ni. So bila kita bukan bidang ni, kita tak berapa faham, okey. Tapi orang dalam bidang ni, dia nampak, ui, ini invention ni bagus ni, kan. So kenapa bagus? Sebab dia boleh menyelesaikan masalah. Okey. So ini yang kita nak kena faham, okey. Background invention. Sama juga macam cerita kasut tadi. Kasut tadi bagus untuk ni sekian. Tapi bau busuk. So dia pergi lebih mendalam. Kenapa bau busuk? Dia bau busuk sebab kaki menghasilkan peluh. Okey, menghasilkan wap air, menghasilkan peluh, dan peluh tu melekat pada stokin, pada kaki dan juga pada dalam kasut, insole. Dan di situ menyebabkan ada menghasilkan what you call pencambahan bakteria. So explain ni, cara kita nak explain ni adalah dia punya background lah, dia punya masalah. Tapi isu dia adalah matlamat kita mereka cerita sesuatu solution ni, kita kena cerita solution tu, bukan kita cerita masalah tu. Masalah tu is actually dia punya latar belakang lah. Okay. So apa sebenarnya kita nak menyelesaikan masalah kasut berbau? Okay, so dekat sini mungkin cikgu-cikgu tahu tak macam mana nak selesaikan masalah kasut berbau? Ada idea tak? Kalau buat lubang pada kasut, Okay, buat lubang pada kasut. Okay. Selain daripada tu? Sama, baru nak cakap dia Cikgu Munirah dah cakap lah. Okay, buat lubang daripada kasut supaya dia ada pengudaraan kan? Ataupun gunakan fabrik yang boleh mengalirkan udara lah. Okay. Dia breathable kan? So elemen breathable tu sebenarnya membantu pengudaraan. Dan pengudaraan tu actually boleh dia tak boleh menyelesaikan masalah peluh. So kalau kita berpeluh, macam mana kita nak selesaikan masalah berpeluh? Ada solution tak? Tak dapat ada. Tak ada idea. Okay. Okay. So kalau kata kita berpeluh, selalu tempat berpeluh kita dekat yang biasa adalah dekat kat mana? Kaki dengan celah-celah jari kaki tu lah. Dan juga selain daripada kaki, dekat ketiak. Dekat ketiak kan. Kat ketiak ada berpeluh, and then bila banyak berpeluh ada banyak bakteria, and then bau busuk kat ketiak. Okay. So macam mana kita nak hapuskan bau busuk dekat ketiak? Deodorant. Deodorant. Kita ada perfume, kita ada deodorant, dan kita ada bedak. Ada orang pakai bedak juga kan. So bedak actually menyerap peluh, okay, dan menyebabkan dia jadi kering. Deodorant ni actually dia sebenarnya menutup lubang-lubang peluh dekat ketiak tu. Okay. Perfume sebenarnya dia tak buat apa, dia sebenarnya dia counter bau tu. Dia counter bau tu. Dan perfume selalunya tak pakai kat ketiak lah. Perfume pakai dekat baju kan. So ketiak berbau, perfume ada, so dia berlawan lah. Okay. So kalau bau ketiak lebih kuat, perfume tu kalah. Okay. Kalau perfume tu kuat, then bau ketiak tu kalah. Okay. So bila kita tengok tu, so kita punya solution apa? Kalau kata solution kita buat lubang dekat kasut, so kita explain. Kasut tu ada pengudaraan, ada lubang. Ada lubang tu berada di mana, macam mana bentuk dia, apakah fungsi dia. So kita akan cerita invention kita. Kalau solution dia adalah fabrik, fabrik kita mempunyai jaringan fabrik yang banyak ni, ada mesh, ada saiz, ada bentuk, ada apa-apa. So kita cerita. So elemen-elemen ni menyebabkan pengudaraan tu lebih baik. Okay. So kita cerita invention kita. Kita cerita invention kita. So kalau kata mungkin ini idea baru, kan? Kita pakai deodorant dekat kaki. Pernah dengar tak deodorant kat kaki? Ada siapa-siapa pernah dengar? tak
pernah Belum dengar lagi lagi. setakat ni. Tak pernah dengar. Okey. So deodoran kat kaki, kalau kita tengok, ini tak pernah ada kan. So dekat dalam pattern ni, dia cakap kalau kita nak patternkan sesuatu reka cipta, dia kena ada beberapa elemen. Itu yang nak kita kena faham tu invention ni. Elemen pertama adalah novelty. Keaslian. So bila kita cakap, oh ini deodoran kat kaki tak pernah dibuat orang ni. So kalau ada maknanya benda tu asli ya. Benda tu macam tak pernah dengar, tak pernah, ini baru first time kan. So sebenarnya kita tak tahu lagi. So apa yang kita buat, kita pergi kat Google Pattern, kita type ada tak deodoran untuk kaki. Okay. Ni mencabar sikit ni. Okay. Sebab kita nak tahu adakah dia what do you call inventif ke tak inventif. Deodoran for legs. For leg. Untuk foot. Kaki foot dah. Nampak? Dah ada. So, kita rasa macam kita ni, mana ada deodoran pakai kat kaki. Tapi bila kita Google ada. So macam mana? So adakah dia novel ataupun tak novel? Mula-mula sebab kita tak tahu, kita rasa dia novel. Dia asli kan idea tu. Tapi bila kita tengok, ada punya. So macam mana? So kita kena semak dengan lebih detail. Adakah idea kita ni menghalang daripada kaki berpeluh adalah satu reka cipta yang asli. Okay, tu satu, keaslian, novelty. Lepas tu, kita balik ya. Selain daripada keaslian, reka cipta ni kena ada dipanggil inventive step. Dia kena ada langkah-langkah inventif. Okay. So kat mana kita nak tengok langkah-langkah inventif ni? Kita tengok dekat sebelah ni, dekat claim. What is claim? So you nampak kan, nombor 1 dia tulis kat sini. An electrolyte for a lithium secondary battery. Tu nombor 1 Tu step pertama. The electrolyte comprising step kedua. Dia maksud dia benda tu ada bercampur a lithium salt. Okay, itu komponen pertama. Lepas tu dia bercampur dengan apa? A non-aqueous organic solvent. Tu komponen kedua. And then dia campur apa lagi? One additive selected. Itu adalah komponen ketiga. Lepas tu dia cakap additive ni datang daripada vitamin G. Okay, vitamin G itu nombor 4. And then vitamin B4 nombor 5. Vitamin B5 nombor 6. Vitamin H nombor 7. Vitamin M nombor 6. Vitamin D2 nombor 7. Vitamin D3 nombor 8. Vitamin K1 nombor 9. And ascorbyl palmitate nombor 10. So dia ada 10 komponen bercampur. And here amount of one additive bla 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 ni vitamin. So ini adalah inventive step. Okay. So maknanya kalau kita tengok dekat deodoran kasut kaki tu, jom kita tengok deodoran kaki So dia kena ada inventive step. Kita tengok apakah dia inventive step untuk deodoran kaki. Supaya step ni tujuan dia adalah untuk kita nak tahu macam mana solution tu digunakan. Okay. So kita tengok dekat claim. Okay. Dia claim a food deodorant comprising of elemen-elemen deodorant. Okay, semua ni ada. Itu saja. Dia macam deodorant dekat kita guna dekat ketiak kita. Sama juga dengan deodorant dia dekat sini. Okay. Lepas tu elemen-elemen dia sama. Kita nak tengok kan background dia. Control food odor. Nampak dia kata nak control bau busuk kat kaki. Dia ada cerita tak macam mana dia gunakan. Adakah dia dalam bentuk liquid? Adakah dia dalam bentuk spray? Adakah dia dalam bentuk sabun buku atau kita gosok-gosok? Macam mana?
So kita baca. So bila kita baca, kita dapat tahu bahawa invention ni, apa dia punya maklumat dia yang kita boleh faham. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak berkenaan dengan invention dekat pattern? Doktor, pertanyaan. Ya. Kalau macam kalau kita ambil contoh macam food deodorant ni, jadi Oh, putus-putus ah. Boleh cakap kuat sikit? sorry. Okay, contoh macam item food deodorant ni telah di pattern kan. Ya. Jadi kita nak kita nak reinvest, maknanya kita kena tengok semua pattern yang ada dan kita kena add on lah yang selain daripada tu. Betul. So yang macam kita patah balik tadi, kita cakap invention ni bila kita nak pattern kan kena ada novelty, kena ada inventive step. First sekali kena check dua ni lah. Sebab dalam TRIS, dalam TRIS, dalam teori dia, dalam teori dia kata problem and solution repeated across industry. So kita rasa kita punya invention ni asli, okay? Kita rasa deodorant untuk kaki ni novel, okay? Tapi bila kita Google, ada orang rupanya dah ada solution ni. So macam, okay, dah ada orang. So adakah invention yang kita nak bangunkan ni ataupun reka cipta yang kita nak bangunkan ni sama tak dengan orang lain? Okay? So kalau sama maknanya tak boleh. Kita kena ubah. Kita kena ubah. So itu maksud dia invention. Okay? Invention. Invention ada novelty, ada inventive step. Ini asas lah. Saya tak cerita lebih dalam lagi. Okay? So dalam TRIS ni dia pakai inventive. Okay. Dalam TRIS ni dia pakai inventive. So maknanya kita ada daya usaha, kita ada kekuatan untuk nak bina invention ni. Kita nak bangunkan reka cipta ni. Okay. Kalau ikut TRIS adalah level pattern lah. Okay. Tapi kalau level sekolah RBT ni kita pakai yang biasa-biasa lah. Tak payah nak sampai level pattern. Okay. Okay, so invention yang dalam konteks pattern ni dia kena asli dan dia kena ada inventive step. Dia kena ada langkah-langkah inventif. Okay. So bila kita tahu, okay, kita nak buat deodorant kaki tapi orang lain dah ada. So first kali kita kena kaji apakah dia punya langkah-langkah yang dia ada tu. Okay. So kita tengok bila kita tengok langkah-langkah yang dia ada, dia hanya bercerita dekat sini adalah komposisi deodorant tu. Dia tak cerita macam mana deodorant tu digunakan. Dia tak cerita, dia cerita komposisi je, bahan-bahan tu. So, kalau kata kita nak buat deodorant kaki yang berbeza, kat sini kita tengok kan, ada boric acid, ada hydrogen peroxide, ada sodium chloride, ada alkohol, ada air. So itu adalah klaim pertama dia. Kalau kita buat benda yang sama, klaim dia sama macam tu, masuk mahkamah, kita kalah. Kita kena saman. Okay, kita kena saman. Sekarang ni, kita nak buat satu invention yang tak sama dengan dia. Okay, tak sama macam dia. So kalau kita nak buat satu invention yang tak sama dengan dia, kita tengok klaim nombor 1 ni, kita cuba ubah. Salah satu, bila kita ubah tu yang inventif tu, okay. Boleh tak kita guna elemen lain selain daripada kelima-lima ni? Selain daripada boric acid, selain daripada hidrogen, sodium, alkohol dan juga balance water. Boleh tak? Kita nak tahu apa fungsi deodorant ni. Kan? Fungsi deodorant ni adalah untuk menyekat peluh daripada keluar. Okay. So, kita punya solution adalah sama ke tak? Adakah solution kita menyekat peluh daripada keluar ke? Ataupun menyerap peluh? Kalau menyerap peluh, dia tak sama dengan ni. Kalau dia menghapuskan peluh, dia pun tak sama dengan ni. Kalau dia mengubah peluh menjadi benda lain, dia pun tak sama dengan ni. Okay. So, itu adalah inventive step.
Sebab deodoran dia punya fungsi dia satu je. Dia menyekat peluh keluar daripada liang peluh. So kalau kita punya solution dia menghapuskan peluh, so dia lain tak sama. Dia boleh menukar peluh daripada air peluh jadi air lain, okey, pun boleh, okey. Dia boleh what do you call dia punya fungsi dia berbeza daripada ni lah, menyekat peluh. So itu satu. So itu dia punya jawapan dia. Okay, macam mana kita nak fikir berbeza sikit. Bila kita masuk mahkamah kata, okay, deodoran kita bukan untuk menyekat peluh. Deodoran kita menukar peluh tu jadikan minyak wangi. Okay. Bila peluh jadi minyak wangi, instead of kasut kita bau busuk, dia jadi bau wangi. Adakah itu menjawab soalan, Cik Syarudin? Okay. Okay. So ada soalan-soalan lain daripada ni Cikgu Kamil ataupun Cikgu Munirah? Okey kan? Okey, Doktor. Okey. So ini kita cakap invention dan kita kena ada inventif. Maknanya proses kita nak bangunkan so-called pattern ni, invention ni, itu yang kita panggil inventif. Okey. So bila kita tengok, tapi bila kita nak lihat balik, ingat tak dia punya masalah dia tu, bila kita dah murnikan, dia actually what do you call, kesan sampingan. Sebenarnya bila kita cakap kesan sampingan tu benda yang paling mudah lah kita nak cerita dengan budak-budak. Budak-budak sekolah kan. So bila kita cerita kelemahan, itu adalah titik permulaan. Bila kita nak buat pattern tu, ada sesuatu masalah yang besar yang kita boleh selesaikan. Okay. So bila kita menceritakan latar belakang masalah tu, dia ada benda yang pakai kasut bagus, tapi bau busuk. So benda-benda tu kita susun menjadi satu penyataan masalah yang kita boleh selesa lah. Kita boleh cakap, okay, ni masalah inventif. Maknanya benda tu ada positif, ada negatif, dan benda tu automatically, so tak payah nak takut-takut lah. Okay, cikgu-cikgu semua tu, kita dah tahu aja benda ni ada, okay, then kita boleh move on the next level. Okay, so tu. Lagi satu saya nak tambah, itu daripada perspektif pattern lah. Kita nak tahu kan, sebab Altshuler bangunkan TRIS ni daripada kajian pattern. So kita nak tahu pattern ni apa benda, kenapa dia panggil inventif, apa dia punya sejarah dia, apa dia punya what do you call, dia cerita di sebalik tersebut, and so on so forth. Okay. Dan kedua, saya nak tambah elemen kedua, bila kita cerita masalah inventif dalam RBT ni, dia akan pergi ke 1.2, 1.3 kan, iaitu pencanggahan. Okay. Sebenarnya dekat sini bila ada satu kesan positif dan negatif, ada pencanggahan. Ini juga yang dimaksudkan benda yang sama. Okay. So kenapa kita nak fokuskan masalah yang ada pencanggahan? Okay. So benda ni kita tengok dekat slide ni. Saya tunjuk. Dia panggil inovasi. Okay. So dalam inovasi, okay, elemen inovasi dalam RBT ni, okay, saya pandang sana sebab ada skrin, lagi satu, bukan saya tak pandang ni, okay, maaf. So dalam ni dia ada, kita panggil incremental innovation, inovasi secara berperingkat. Okay, berperingkat. Inovasi berperingkat ni contoh dia macam kasut ni bau busuk kan, sebabkan berpeluh apa semua, so mungkin kita buat lubang. Okay, kita rasa kita buat assumption that pengudaraan ni bagus, kita buat tebuk 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang. Okay, bila kita pakai apa semua, okey lah, bau tu macam dah kurang sikit.
And then bila kita banyak berpeluh, kita buat banyak lagi lubang. Kita buat lubang. Okay. So supaya penggunaan dengan lebih baik. Okay. Tapi masih tak berpuas hati lagi. Okay. Masih berpeluh lagi. So akhirnya apa jadi pada kasut tu? Ada ni tak? Ada gambaran tak? Bila kita buat banyak lubang dekat kasut, okay? Dan untuk pengudaraan, untuk supaya kasut. So apa yang akan jadi pada kasut tu? Tak ada rupa kasut dah kot. Tak ada rupa kasut, dia rupa slipper. Okay. Okay. Sebab dah banyak lubang kan, dah banyak what you call ruang yang dah terbuka kan. And then bila kita pakai kasut sebenarnya nak tutup kaki kita kan. Tapi bila dah banyak lubang dah tak tertutup lah kaki kita. Okay. Jadi macam slipper. Itu satu. Kedua, dia terdedah kepada cuaca, terdedah kepada hujan, basah, what you call lopak air yang kita pijak apa semua. Okay. So dekat sini menjadi cabaran. Okay. Kita nak make sure that kasut kita tak ada bau. Tapi bila kita buat lubang banyak-banyak, masuk air, basah dan lain-lain. Okay. So itu yang mencabar tu kan. Mencabar sangat-sangat. Okay. Kasut pun dah jadi slipper. So dekat sini kita kena ada breakthrough innovation. Okay. So breakthrough innovation ni lah yang tempat di mana ada pencanggahan. Ada pencanggahan. So maknanya boleh tak kita buat banyak lubang kat kasut tapi pengudaraan ada lebih baik, lebih lancar. Okay, kaki kita kurang berpeluh apa semua kan, peluh kita cepat kering apa semua. Tapi tak basah, tak masuk air. Tak menyebabkan kaki kita kotor ataupun terdedah kepada bahaya sebab dah terbuka. Okay. So kasut macam mana ke agaknya, okay, yang ada banyak lubang dan dia boleh halang air daripada masuk tapi dia boleh membenarkan udara masuk. Okay. So bila kita bagi masalah ni dekat pelajar, pelajar akan macam inilah kan, dia akan struggle lah untuk nak cari idea ke apa kan. So contoh dia, anda semua adalah murid-murid. Saya bagi dekat anda semua, macam mana nak buat kasut macam tu? Ada idea tak? Kasut yang banyak lubang untuk pengudaraan, bagus. Okay. Ada negatif effect dia. Negatif dia adalah air pun masuk. So macam mana? Ada idea? Mencabar tak? Mencabar sangat ada. Okay. So kalau yelah, sebab tu kalau kata kita guna this kind of kaedah ni tak ada trees. Kan problem statement tu dah trees dah. Okay. Tapi bila kita nak sampaikan kat murid-murid untuk keluarkan idea, dia stuck. Okay. Sama lah macam semua orang lah sebenarnya. Okay. So breakthrough innovation ni lah sebenarnya solution ataupun reka cipta yang boleh dipatenkan. Okay. So kalau boleh diangkat untuk dipatenkan, kita akan tengok dua benda balik. Novelty dengan innovative step. Okay. Di peringkat yang paling tinggi, kita panggil radical innovation. Sangatlah radical, maknanya what do you call, dekat kaki dia tu sangat breathable, open betul. Okay. Macam tak pakai kasut tapi dia pakai kasut. Macam mana tu? Dia punya kasut dia tu, dia punya terbuka dia macam tak pakai kasut. Tapi sebenarnya dia pakai kasut. So itu adalah radikal lah. Radikal kan. So benda-benda macam ni kita perlu ada sokongan lah dari segi alatan. Okay. Sebab tu dalam bab seterusnya adalah analisis fungsi. So maknanya kita dah stuck, kita tak boleh nak fikir dah.
macam mana kasut tu banyak lubang, tapi masuk air banyak-banyak, macam mana kita nak redesign kasut tu. So itu yang kita kena belajar, function analysis, analisis fungsi. So kita mula step by step. Kita mula step by step, dan sebenarnya akhir dia dah boleh tunjukkan you macam mana bentuk kasut tu. So itu yang kita panggil inventive problem. Problem yang ada pencanggahan dan kita stuck kat situ. Kita tak boleh nak lepas, kita tak boleh nak tembus. Kita tak boleh nak terfikir solution yang breakthrough tu. Seolah-olah macam kita stuck. Macam manalah nak buat kasut tu banyak lubang supaya dia lebih pengudaraan dia lebih baik. Tapi bila dia dah banyak lubang sangat, masuk air, masuk habuk, masuk semua masuk. Tikus masuk, lipas masuk, ular boleh masuk. Okey. Tu menjadi cabaran. Okey. So setakat ni ada soalan tak? Incremental innovation, breakthrough innovation dengan radical innovation. Okey, clear? Okay, clear Dr. Okey, Cikgu Munira okey ke? Okey. So dia punya okey tu macam tak okey. Yang mana yang tak okey tu? Itulah. Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau breakthrough innovation tu, kalau kita dah maksudnya memang kita boleh buat inventif lagi ke kalau contoh kita dah stuck tu kat situ? Maksudnya memang ada cara. Contoh macam kasut yang doktor cakap tu, memang ada cara lain lah untuk buat kasut jenis macam tu sebenarnya. Betul. Ada. Okay. Sebab cara kita berfikir, kita kalau boleh nak terus dapat dia punya jawapan dia. Itu memang kita punya kesukaan lah. Kalau nak solve problem, kita terus lompat kepada solution. Tapi dalam TRIS ni, dia ajar kita step by step. Yang tadi kita dah settle, kita punya problem statement tadi tu kan. Yang tu dah clear, yang tu tak ada banyak soalan. Okay. Tapi sebelum kita nak dapat solution tu, kita kena ikut dia punya urutan dia. Daripada 1.1, kita pergi ke 1.2. Kita jangan lompat kepada solution tu. Jangan. Kita jangan lompat. TRIS ni dia tak ajar you terus pergi lompat kepada solution. Dia ajar you kaedah satu persatu. Dan akhirnya di penghujung tu, di penghujung terowong tu, kita jumpa cahaya. Dia tak terus tunjuk you, okay, you terus pergi tempat ni. Tak. Dia akan ajar you kaedah. Itu yang menyebabkan TRIS ni bagus. Sebab kalau kita ada pemikiran yang terus lompat kepada solution, kita akan tersangkut kat sini. Ada ke? Ada ke deodorant untuk kaki? Ada ke? Macam tu kan. Tapi dia sebenarnya ajar kita pergi satu persatu, satu langkah ke satu langkah yang seterusnya, dan di penghujung tu secara automatiknya kaedah tu akan menunjukkan kita semua solution dia dah ada. Itu yang ajaibnya TRIS ni. Okay. So bila kita cakap incremental innovation, normally inovasi ni dia tak ada masalah pun. Dia macam, nak ada lubang. Okay, kita buat lubang kasut tu. Okay. Nak tambah lagi banyak lubang, kita tambah lagi banyak lubang. Okay. Sampai satu tahap, dia ada percanggahan. Dia ada tadi positif dan negatif. Dia ada kesan sampingan. So dekat sinilah breakthrough innovation diperlukan. So kita panggil masalah pencanggahan tu, kan? Masalah inventif tu adalah dekat area breakthrough. So kat sinilah ada TRIS. Okey puan? Okey, clear. Okey. So tunjukkan lagi satu elemen. Tadi kita tengok dari segi masalah inventif ni, kita tengok dari segi elemen pattern, okay, novelty dan juga daripada perspektif Altshuler lah, okay. Yang kedua yang kita tengok kat sini ada invention dari segi
breakthrough innovation. Itu adalah inventif. Lagi satu adalah, nak tunjuk lagi satu, kenapa kita panggil dia masalah inventif. Level of inventive risk. Okay. Ni 5 level of solution explain. Tengok image ada tak? Dia ada explain ni kalau aku tak silap. Kalau kat sini tak ada, maknanya dekat dia ada dipanggil level of inventive. Okay. So dekat sini sebenarnya ada dia ada ni lah level ni. So dekat sini dia ada 5 level. Altshuler dah setkan 5 level yang kita cakap adakah dia yang tadi kita tengok ini ada 4 kan. Kita ada incremental, breakthrough dengan radical. Okay. Tapi dalam TRIS dia pecahkan lagi. Dia pecahkan lagi kepada 5. Okay. So level pertama adalah level 1. Okay. Dia tidak melibatkan sebarang contradiction. Itu level pertama. So dia lebih kepada incremental innovation tadi tu. Okay. So dia kata kat sini a solution method reside border single profession and a problem can be tackled every professional familiar in a relevant engineering discipline. Okay. Maknanya dia masalah biasa, masalah tebuk lubang kat kasut tu. Simple je. Dia tidak melibatkan contradiction. Level kedua, dia dah melibatkan technical contradiction. Level kedua ni dah ada what you call positif dengan negatif tadi. Okay. Can be easily overcome with solution method known as engineering solution. Okay. Benda ni kita boleh selesaikan dengan ilmu kejuruteraan. Okay. So kita guna tool, kita guna teknologi-teknologi tertentu boleh solve lah problem technical contradiction. Okay. Level ketiga ada contradiction, okay. Tapi dia punya solution dia tu bukan datang daripada bidang yang sama. Okay. Contoh dia kasut, kasut, textile, fashion, tapi kita ada introduce elemen bahan kimia, okay, kepada kain tu, okay. Di mana bila orang berpeluh kena pada kain dalam kasut tu, dia bertukar menjadi minyak wangi. Okay. So that kind of solution dia pada level 3. Dia ada contradiction, betul, kaki bau busuk, berpeluh semua, tapi solution dia bukan daripada tekstil, daripada kain apa semua. Solution dia datang daripada chemical, daripada kimia, daripada kejuruteraan kimia. So itu adalah level 3. Okay. Level 4, lagi tinggi lagi. Dia contradiction juga, okay. Tapi contradiction ni bukan. Tadi level 1 tadi, maaf problem solve with a knowledge of optic. Okay. Maaf, silap. Okay, level 3 tu dia masalah tu dan juga dia menggunakan optik tapi dia gunakan chemical. Okay. And then dia ubah elemen, okay. Dan juga yang dekat level 4 ni
dia punya what you call mechanical problem dia tu, okay, solve dengan chemistry, dengan industri lain, okay, industri lain. So 3 dengan 4 ni lebih kurang sama sebenarnya, okay. Cuma dia guna sebahagian, dia guna sebahagian daripada elemen lain. Yang ini dia guna sepenuhnya elemen lain untuk tukar, okay. So mechanical campur dengan chemical, okay. So dia jadi benda lain, dia jadi benda baru, okay. Level 5, inventive situation dia adalah solution yang kita nak bangunkan ni radical. Ini dia pergi balik dekat note ni. Pergi dekat radical innovation. Ini adalah level 5. Ini adalah level 1. Level 2 dengan level 2, 3 dengan 4 dekat breakthrough. Sebab dia ada contradiction kan? Dia ada contradiction. So ini adalah level dia. So saya ambil ni, link ni, dan saya share dekat chat box. Okay. Kalau siapa-siapa nak melawat website ni, boleh tengok kat sini lah. So ini adalah cerita dia sebab Altshuler kaji invention ni, okay, dalam bentuk teknologi pattern. Okay. So dekat sini bilangan percubaan 1 hingga 10, percentage pattern 35% daripada pattern adalah level 1, 42% level 2, 19% level 3, 4% level 4, 0.3%. Dia jadi makin lama makin inilah. So ciptaan terbaru, invention, discovery, penemuan baru, semuanya radical innovation, level 5. So itu adalah pencapaian lah yang Altshuler kajian dia lah daripada macam mana dia nak bezakan level 5 discovery, level 4 radical new function, okay, ada combination, okay, mechanical dengan chemical. Level 3 dia menggunakan prinsip yang sama. Kalau mechanical dia guna mechanical, ataupun elemen-elemen yang lain. Level 2, okay, dia dah what you call solve contradiction, dah ada contradiction dekat level 2. Dekat level 1 tak ada contradiction. So dia tunjuk contoh dia lah. Bila inovasi tu, inventif, bukan inovasi kat sini. Inilah inventif. Okay? Inventive solution kita tu meningkat dari satu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi. So bila orang biasa solve problem, normally dia tak ada contradiction. Tu level 1. So bila kita masuk RBT, kita cari pecanggahan, dia dah start masuk level 2. So level nak menyelesaikan masalah tu lebih tinggi. Bila kita pakai TRIS, okay? Kalau masalah biasa-biasa, okay, level 1. So tak payah pakai TRIS, okay? So itu adalah elemen-elemen dia lah. Dia boleh pakai dekat teknologi, dia boleh pakai dekat bisnes. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan elemen ketiga? Kita nak terangkan pasal masalah inventif ni dari perspektif TRIS. Yang pertama adalah daripada perspektif Altshuler pattern, okay, ada novelty dan inventive step. Yang kedua adalah what do you call, apa tadi kita cerita tadi? Lupa lah pula. Contradiction. Bukan yang ni. Ni nombor 2. Ada incremental, ada breakthrough dengan radical. So dekat breakthrough tu dah ada pecanggahan. Okay. So bila murid-murid nak solve problem tu, dia dah pergi ke breakthrough punya innovation. Dan yang ketiga adalah 5 level. Ni lebih detail lah. Okay. Alright. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan ke berkenaan dengan ni? Okay, Cikgu Kamil kot, boleh bagi pendapat ke? Pandangan ke? Tak ada apa ikut tu. Cuma macam lah, contoh kalau untuk 5 level ni kan,
Untuk Yeah. yang pertama tu tak perlukan teris katanya. Tapi kebanyakan contoh yang kita gunakan di sekolah, mungkin level 1 lah kot. Kita bagi problem yang simple tapi kita cuba nak gunakan teris. Yeah. Sebab nanti kalau problem yang nak masuk level 2, level 3 tu kita pula yang tak ni nanti. Ataupun tak kena dengan apa ni keupayaan student tu kan. Betul. Tapi sebenarnya level 1 ni dia tak ada pencanggahan. Itu basic dia. Mhm. So bila kita introduce bab 1 ni, di mana dia ada pencanggahan, itu yang kita sebenarnya dia dah automatic naik terus level 2. Okay. Cuma macam ni lah, so, alang-alang ni saya nak tanya sikit lah. Boleh, Sebab silakan. kebanyakan kalau kita ambil problem inventif, yang keluarnya adalah apa ni engineering contradiction tu. Kebanyakan apa ni problem yang student bagi lah kan. Yeah. Sedangkan kita tak cover ni, tu yang saya agak tak berapa nak boleh jawab lah kalau soalan-soalan macam tu kan. Contoh nak buat bab vertigasi, bila tengok dia punya masalah, keluar engineering contradiction. Ada dua apa? Parameter ya. Tu yang masalahnya. Okey, tak apa. Tu kita belum masuk lagi bab tu. Okey. Okey, saya nampak dia punya cabaran dia, okey. Tapi first kali kita tak kisah kita tak stop pelajar murid sekiranya mereka keluarkan 2 parameter dulu. Nanti saya akan ajar pada sesi borak-borak yang kedua. Boleh kalau tanya satu, maknanya boleh solve juga dengan fizikal ni. Boleh. Boleh. Okey. Tu memang mencabar sikitlah. Tapi kita kena clear dulu. Kita dengan murid-murid kita cuba dia sebenarnya lagi banyak kita buat latihan dengan murid-murid, nanti lagi confident tu lagi kuat. Confident kita lagi kuat. Kita ambil je apa-apa barang, telefon ke, mouse ke, pen ke, kursi ke apa kan. Sebab dekat dalam buku RBT tu dia ada banyak-banyak contoh, ada kursi, meja, apa semua. So lagi banyak kita buat contoh ataupun apa, mungkin lepas ni kita minta semua guru-guru kan buat 1.1 ni dulu. And then kita discuss. Bila kita discuss, kita tengok adakah dia ada kesan positif? Ada. Dia ada kesan negatif? Ada. Dah cukup lah. Itu dah settle. 1.1 tu dah settle. Okay. So kita bertukar-tukar nota apa semua and so on so forth lah. Okay. Macam mana dengan Cikgu Munirah? Ada pandangan ke ataupun ada soalan ke? Tak, maksudnya kat sini memang yang saya nampak lah. Permulaannya memang kita kena bagi pelbagai jenis contoh lah dekat student. Tu step pertama lah yang saya nampak, contoh lah. Yeah. Lepas tu baru boleh masuk yang seterusnya lah, analisis fungsi dan So analisis fungsi tu dia kita buat sesi lain sebab kita punya sesi kejap je sampai pukul 12. Tapi make sure kita clear benda tu dulu. Kita clear sebab ada kadang cikgu agak tak yakin lah sama ada ni masalah inventif ke. Sebab bila kita ada sesi perjumpaan dengan guru-guru pun dia akan mula-mula tanya benda bab satu persatu tu dulu. Sebelum dia pergi ke analisis fungsi. clear doktor yang 1.1. Alright, okay. Okay. So semua dah excited dah kita nak pergi 1.2 dengan 1.3 tu. Okay, nanti kita set lagi. Okay, untuk sesi tu. InsyaAllah mungkin minggu depan dah kot. Minggu depan okay kan? Okay, insyaAllah boleh. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah. So Encik Karudin ada apa-apa pandangan ke ataupun persoalan ke? Setakat ni tu dah nampak lah dia punya orang kata sedikit overview. Cuma kalau ada lagi lain saya cuba sebab ini juga lagi lebih dalam. Sebab mungkin dekat pelajar pun ada yang terlibat dengan ada perkara yang betul boleh apply. Okay. Putus-putus sikit. Okay.
And then kita ada seorang peserta kat sini, IA Muhammad Khairul. Assalamualaikum. Ya doktor, Assalamualaikum doktor. Daripada mana? Saya daripada Jabi Highcom Defense Technology. Hasil Oh, dekat akademik. DevTech Just join je doktor. Okay, tak apa. Terima kasih. Okay. So kalau ada apa-apa nak tanya boleh je, terus je. Okay, kita borak-borak. Okay. Okay, so terima kasih. So itu actually kita nak clarify sebenarnya. Kita tak boleh nak explain banyak lah sebenarnya untuk dalam buku teks kan. Sebab buku teks pun ada berapa bab, and then dia yang saya tahu ada limitasi lah. Jumlah jumlah pages apa semua, and then yalah kita sebenarnya bergantung harap lah kepada penulis untuk nak memberi maklumat yang lebih jelas lah untuk guru dan murid kita nak guna pakai, dan juga kita nak sampaikan kepada mereka dengan lebih jelas. Okay, so itu actually kita ni tadi kita cerita nak tahu masalah inventif ke atau tak inventif ke, kita tengok tu. So basically mungkin kita lihat daripada discussion tadi itulah. Okay, kita nak tahu masalah inventif ni actually first kali kena ada elemen tu lah yang kita nak kupas daripada perbincangan dengan pelajar. Produk kita dah pilih, okay. Lepas tu kita nak tengok apakah kebaikan produk tu. Kita cuba bincang dengan pelajar, and then kita tengok apakah keburukan yang ada, okay, kelemahan yang ada. Dan di situ automatically dia dah jadi masalah inventif. Tu nombor satu. Kedua adalah kita tengok dari segi breakthrough tu lah. Okay. So bila kita diskusikan dengan pelajar, kita stuck. Kita tak boleh nak selesaikan masalah tu dengan kita tak boleh nak keluar lagi idea, dah stuck kat situ. Kita cakap macam mana kita nak improve lagi pengudaraan kasut, and then tapi kasut dah jadi macam slipper kan, dah banyak lubang apa semua kan. So benda tu tak membantu, tak membangunkan lagi produk tu. So bila kita start kat sini, kat situlah sebenarnya hard kita yang kita boleh selesa kita cakap, ini adalah masalah inventif. Dia memerlukan inventif punya idea supaya benda tu lebih maju ke depan. Okay. Dan bila kita tengok pattern tadi tu kan, kita tengok pattern tadi. Ni pattern Dr. Mi Jong Song, okay, daripada Samsung. Tris, Samsung guna Tris boleh Google Tris Samsung, ada banyak lah. So dekat sini adalah di mana novelty idea tu penting, okay, dan juga inventive step tu penting. Okay, dua elemen tu penting. Bila kita tengok Schuler cerita pasal inventive problem ni, sebenarnya dia punya definisi tu ada dekat dalam pattern. Okay, pattern punya ni. Dan juga akhir sekali adalah 5 level tu lah. 5 level inventive tu. Okay. So ini juga menjadi elemen penting lah dekat dalam TRIS, yang mana kita cuba nak faham lah. Dekat level 1 tak ada contradiction. Okay. So kalau level 1 tak ada contradiction, dia macam masalah, ini boleh selesaikan dengan kita beli, dengan duit. Okay. Ini boleh selesaikan kita tambah orang. Ini boleh selesaikan dengan semualah kita boleh selesaikan, tak ada masalah. Okay. So masalah yang boleh tambah orang, tambah duit, tambah apa semua yang boleh diselesaikan, semuanya kita letak dekat satu. Dia adalah masalah yang paling rendah sekali. Okay. Bila masalah tu ada contradiction, ada percanggahan, ada elemen baik dan elemen buruk dalam satu produk, okay, automatically dia jadi level 2. So cikgu-cikgu jangan risau 5 level ni. Okay. Yang cikgu-cikgu boleh fokuskan ataupun
member kita kat sini just fokus ada elemen baik, ada elemen terbaik. Tu je. Okay. So automatically dia jadi masalah inventif. Okay. Automatically dia naik di level nombor 2. Okay. So maknanya bau kasut tu order ataupun dia punya ni, lepas tu technical contradiction kan, dia punya pengudaraan. Okay. Dia punya humidity dalam kasut, dia punya temperature dalam kasut, kan. Katalah kasut tu ada cooler, kan, ada cooler. So sebabkan peluh tu dirangsangkan oleh sebabkan cuaca panas. Okay. So dan situasi panas, kelenjar peluh merangsang what do you call saraf merangsang kelenjar peluh dan menghasilkan peluh. Bila peluh tu keluar kena kat kulit, dia akan tersejat. Bila tersejat, dia akan sejukkan permukaan kulit. So apa kata kita buat satu invention yang tidak merangsangkan cuaca panas tu, keadaan panas tu, supaya saraf tak merangsang peluh dan peluh tak keluar. Okay. So dia ada banyak kan. Ataupun solution yang novel juga adalah kita bagi makan pil. Pil anti peluh. So kita bagi makan orang tu, dia tak suka, dia kuat berpeluh. Okay. Kita bagi dia makan pil anti peluh. So bila dia telan je pil tu, peluh dia tak keluar. Tu radical radical. Okay. So dia dah level 5 dah. Dah level 5. Tapi sebenarnya setiap murid-murid pelajar-pelajar kita ni ada kebijaksanaan masing-masing lah. Kadang-kadang ada yang betul-betul idea dia di luar kotak. Okay. So kita start dekat breakthrough tu sebab kita tak boleh nak tembus lagi kan. Sebab kita punya kotak kita dah sampai dia punya had dia. Okay. So bila kita sampai kat kotak ni, kita kena pakai tris. Kita kena pergi ke luar kotak. Kita kena breakthrough di luar kotak. Okay. So tu yang kita pakai tris, pergi ke level 2, pergi ke level 3, kita pergi ke level 4. Dan level paling tinggi sekali radical innovation adalah level 5. Okay. So itulah dia punya skop perbincangan borak-borak kita pasal masalah inventif. Okay. So kita ada lagi beberapa minit sebelum kita nak pukul 12. Kejap je kita sesi dia kita kan. Okay. Mungkin kita nak dapatkan round table lah. Kita round table kan. Round table kita tanya setiap what do you call ahli kat sini. Mungkin ada pendapat ke, ada persoalan ke, ada cadangan ke, ada permohonan ke. So kita boleh discuss kat sini. Okay. So tapi saya bagi dekat ni lah, kita punya ketua kelas kita lah, Cikgu Kamil dulu. Silakan. Okay, terima kasih Doktor. Cuma satu daripada pandangan Doktor pasal tentang masalah inventif ni, sebab dalam kurikulum kita nak membezakan antara masalah inventif dan bukan inventif. Jadi saya nak tanya Doktor satu untuk ni, yang saya dah cakap tadi lah, maknanya masalah inventif dengan masalah bukan inventif tu sebenarnya berdasarkan pada penyataan masalah dia. Contohnya macam kalau kasut tadi dia cakap apa, kalau kasut tadi kita dah setuju sebagai masalah inventif sebab dia ada percanggahan dia kan, ada tapi dia kan. So kalau contohnya pelajar tu cakap kasut tu dah tak ada masalah, so itu bukan inventif, betul tak Doktor? Konsep dia macam tu. Ya betul. Kalau kata benda tu tak ada masalah, dia tak ada masalah. Sebab kita sebenarnya aktiviti 1.1 tu sebenarnya nak cari masalah first kali. And then dia kena datang dengan tapi itulah. Tapi kan. Okay. So itu Kalau saya salah satu kata kunci lah yang boleh kita nak tentukan sama ada masalah tu inventif ke tak inventif. Okey. Contoh yang biasa dalam buku teks tu lah macam payung tu kan. Maknanya kalau penggunaan payung untuk nak mengelakkan basah, so bila guna payung dah tak basah. So itu bukan inventif. Tapi kalau ada contohnya yang student B cakap guna payung tak basah tapi terkena lagi still lagi terkena tempias contohnya kan. Ya. Yeah.
ataupun kena susah, payung tu susah nak bawa. Hmm. So maknanya situasi yang sama tapi dua Statement. daripada dua pandangan yang berbeza, dia jadi satu jadi inventif, satu jadi bukan inventif. Ya, betul. Okey, maksud tu. Okey. Dan satu lagi yang harap untuk sesi kedua dapat dapat pencerahan tentang dua parameter nak jadi physical contradiction tu. Tu yang Faham. menarik. Okey. Terima kasih Doktor. So nanti Kamil bawa lah contoh. So kita bincang je contoh yang you dah ada. Okey. Kalau ada Tak lah, banyak kalau Doktor, sikit-sikit je. Tak apa, kita kongsi lah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Kamil. Okey. Seterusnya saya berikan sesi ini kepada Cikgu Munirah. Doktor, saya nak tanya kalau contohnya satu waktu, biasanya masalah inventif ni kita akan mengajar dalam masa 2 waktu lah kan. Biasanya saya akan terus masukkan yang cara penyelesaian masalah tu. Cara penyelesaian masalah ni yang lain maksudnya. Yang Topik mana tu? 1.1.2. 1.1.2. Oh, 1.1. Yang tu doktor akan ajar minggu depan lah. 1.1.2. Dia ada catat alih proses penyelesaian tu. Okey. Sebab saya nampak yang macam doktor terang tadi, dia sebenarnya ada masuk dalam catat alih penyelesaian tu kan? Okey, jap saya kongsikan. Okey. So bila kita tengok kat sini, sebenarnya yang saya cerita ni dia okey. So yang saya cerita ni dia tak selari dengan buku teks tau. Sebab first kali saya nak make sure that semua orang faham dulu masalah inventif tu. Okey. Kalau kata kita begini kat proses tu, okey, first kali nak kena buat apa? Okey, first kali kena buat apa, second kena buat apa semua. So dalam buku teks I tak tahu macam mana dia proses dia. Kalau saya tunjuk proses saya kan, proses saya tak sama dengan proses ni. Okey. Yelah macam yang doktor terang tadi kan, proses yang start daripada pattern, lepas tu breakthrough. Sebenarnya kalau saya tengok dia lebih mungkin dia lebih kurang dengan 1.2 lah. Cuma dia start dia cuma perkataan dia tu lain lah. Cuma nak masuk sekali tu, nak seiring tu. Okey, Cuma faham. saya kena cari jalan untuk menseiringkan juga dengan buku teks tu. So dekat buku teks tu dia macam tak dia macam disconnected lah, dia tak bersambung lah kan. Dia macam susah nak kaitkan. Dia Okey, susah faham. sikit sebab dia macam kalau penyelesaian masalah inventif dia mula daripada masalah khusus. Betul. Lepas tu dia analyse masalah tu, lepas tu ringkaskan masalah. Lepas ringkas masalah baru kita buat jadikan satu model lah. Betul. Okey. So So itu agak susah sikit sebenarnya cikgu nak faham. Secara jujurnya lah. Betul lah. Tapi kalau yang macam doktor terang tadi, faham lah dari segi start daripada claim, pattern. Lepas tu breakthrough dan last kali radical tu kan. Nampaklah sikit. Maksudnya yang tu saya boleh bawa ke dalam cara penyelesaian masalah lah kan. Boleh. Okay. Sebab kalau kita tak tahu dasar dia, asas kepada perkataan masalah inventif tu, kita pun macam kita baca buku teks ni, alamak tak faham lah. Betul, makin tak faham makin ada. Kesian lah kat cikgu-cikgu dengan murid-murid kan. So tapi bila kita cerita sedikit lah latar belakang sejarah kan, so barulah kita nampak sikit lah. Oh, rupanya masalah inventif ni berkaitan dengan pattern. Dalam pattern ada novelty, ada inventive step. Oh, kat sinilah rupanya elemen-elemen yang kita cakap inventive problem. Okay, faham. Okay. Tak apa, nanti kalau apa kita boleh tambah baikkan lagi kot. Sebab dia nak seiringkan dengan yang penyelesaian masalah inventif yang dalam buku teks tu. Tengah cari jalan cara macam mana. Sebab budak memang tak faham pun. Sebab kadang-kadang kita suruh salin je. Betul. Sebabnya kita sendiri tak faham. So okey, awak salin je lah catat tu. Itu je lah boleh bagi student buat. Okey, faham.
Okey, terima kasih. Ada lagi soalan lain-lain daripada cikgu? Ada yang mungkin nak clearkan ke apa ke? Okey, Cikgu Munirah. Okey, terima kasih. Okey, itu saja. Okey, daripada Encik Muhammad Khairuddin, ada apa-apa ni ke? Pertanyaan ke? Katanya pada saya cuba hadam balik lah slide tu. Mungkin yang dekat ni saya boleh cuba bantu dua orang lah. Anak saya tu form 2 dengan form 3. Dia tengok sebab dia ada refer tanya kita pun yalah, syllabus taman berbeza. Jadi kita pun kata ikut dengan apa yang cikgu tu. So apa based kepada apa yang doktor discuss hari ni, saya pun nampak dah mungkin untuk terus mungkin apply juga agak anak tu. Alhamdulillah. Banyak input yang saya dapat hari ni lah. So saya cadangkan Cik Khairuddin pun sama. Kalau apa just buat banyak, just macam bincang-bincang kan, borak-borak kan. Okey. What do you call, tayar ni apa benda yang bagus? Tayar kereta ni bagus untuk nak kereta bergerak. Ada benda yang tak bagus tak dekat tayar kereta? Bila kita tanya ada benda yang tak bagus tu, maknanya kita cuba cari kelemahan, kita cuba cari masalah. Benda-benda macam ni yang susah sikit lah. Budak nak fikir di luar kotak. Sebab bila kalau dia dah biasa, dia fikir di luar kotak, dan benda tu dia jadi latihan dekat dia lah untuk dia nak improve ataupun dia nak tambah baik. Yelah sebab tu macam saya tengok macam anak saya berdua tu BT tu masih apa kelas PGPR. Jadi kita pun tak boleh nak capture apa benda sebab yalah zaman kita belajar dulu jadi tak ada kan. So base kepada selection dan apa tadi dia dapat pasti. Dan sampai saya boleh gunakan untuk kerja dekat pun. Okey. Terima kasih. So semoga maju jaya. Encik Khairuddin ni very proaktif nak belajar untuk nak bantu anak-anak. Alhamdulillah. Okey, last sekali Encik Muhammad Khairul, ada apa-apa pandangan ke? Saya tak ada apa-apa pandangan doktor sebab saya pun tak aware yang sekolah pun ada belajar TRIS. Maklumlah anak saya pun baru tadika je kan. Jadi saya rasa it is a good start lah. Mungkin boleh diperkembangkan lagi. Mungkin sampai satu tahap sampai ke level 3 of TRIS satu hari nanti. Okey, Cik Khairul sekarang ni kira sama belajar kan? Saya tengah buat PhD sekarang. Dekat mana? Dekat di Abi Haikom University. Okey. Okey, alhamdulillah. Buat TRIS juga ke? Ya, saya punya research topik TRIS jugalah. Okey. Alhamdulillah. Kalau nak cari examiner yang baik-baik, bolehlah contact saya. Ya, saya rasa ada contact doktor kot. Okey, insyaAllah. Saya doakan Cik Muhammad Khairul ni berjaya dalam dia punya PhD dia. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okay. So, I think itu saja sesi kita pada kali inilah. Okay, so kita akan insyaAllah kalau kata benda ni bagus, okay, mintalah share lah kan dekat kawan-kawan, dekat anggota-anggota kita yang terlibat dalam pembangunan TRIS dekat RBT, dekat bentuk dan teknologi. Saya sebenarnya buat yang tingkatan 3-nya. Tingkatan 3, okey, yang nama saya ada kat sini lah. Okey. Tapi tingkatan 2 saya tak buat buku tingkatan 2. So tingkatan 3 tak banyak masalah. Tingkatan 3 tak banyak masalah, dah diselaraskan. Okey, tapi kalau tingkatan 2 tu minta maaf lah, saya tak buat buku teks. So kita cuba tambah baik yang mana yang perlu ditambah baik, dan supaya kita melancarkanlah proses pengajaran dan pembelajaran kita di sekolah dan juga di organisasi kita. Okay, I think itu saja sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah dah pukul 12. Okay, lagi 6 minit pukul 12. So I think itu saja pada sesi ini. Semoga kita dapat keberkatan daripada ilmu yang kita dah berkongsi sama kita. Okay, dan kita sebarang apa-apa persoalan dan pertanyaan boleh kontak saya, dan juga boleh WhatsApp saya lah. Saya share nombor WhatsApp saya. Okay,
09248244. Okey. Kalau nak apa-apa tanya, mudah aja kan. Kita dunia sekarang ni dunia digital. Okey. So itu saja daripada saya. Saya doakan yang baik-baik semua di bulan Ramadan ni. Selamat menyambut hari bulan Ramadan yang mulia. Berbuka lambat lagi, okey. Tapi pukul dah masuk maghrib ni, selamat berbuka, okey. Dan itu saja daripada saya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.